Hari ini kita akan belajar subtopik 6.3 tentang sokongan pertumbuhan dan kestabilan dalam tumbuhan. Standard pembelajaran pertama yang kita akan belajar adalah menerangkan sistem sokongan tumbuhan daratan dan juga akuatik. So, seperti yang kita sedia maklum, sokongan diperlukan oleh tumbuhan untuk membantu tumbuhan berdiri tegak bagi mendapatkan cahaya matahari. Okey, sistem sokongan ini memastikan daun terdedah kepada cahaya matahari dan dapat melakukan proses fotosintesis. Jadi sokongan utama bagi tumbuhan ialah batang dan juga akar. Batang tumbuhan menyokong berat batang itu sendiri dan juga berat daun, bunga dan juga buah. Akar pula memberi sokongan kepada tumbuhan dengan mencengkam tanah. Ada juga sesetengah tumbuhan yang mempunyai akar di atas tanah untuk membantu memberikan sokongan kepada tumbuhan. Oke, so kita lihat pada skrin sekarang ini sistem sokongan dalam tumbuhan. Dia ada dua jenis, yaitu tumbuhan akuatik di mana tumbuhan memperoleh sokongan daripada daya apungan air, dan juga tumbuhan daratan. Oke, untuk tumbuhan akuatik terbahagi kepada dua lagi, yaitu tumbuhan yang tenggelam di mana ada pundi udara pada tumbuhan tersebut yang membolehkan tumbuhan yang tenggelam dalam air boleh berdiri tegak. Contohnya hydrilla. Dan tumbuhan yang terapung di mana batang tumbuhan itu mempunyai ruang udara yang kita sebut batang berongga, contohnya teratai dan kiambang, untuk membantu tumbuhan tersebut terapung di permukaan air. Dan seterusnya tumbuhan daratan yang terbagi juga kepada dua, yaitu tumbuhan berkayu dan juga tumbuhan herba ataupun tumbuhan tak berkayu. Tumbuhan berkayu di mana tumbuhan tersebut mempunyai duri, contohnya pokok rotan dan juga bunga ros, akar banir, contohnya pokok meranti, pokok durian, akar jangkang, contohnya pokok bakau, akar tunjang, contohnya pokok cili, pokok getah, pokok bunga raya. Manakala tumbuhan tak berkayu mempunyai tekanan segah sel, contohnya sawi, bayam betik. Tumbuhan yang mempunyai akar serabut, contohnya pokok kelapa, mempunyai sulur paut, contohnya timun dan peria, mempunyai akar sokong, contohnya pokok ara dan juga jagung, dan mempunyai akar cengkam, contohnya orkid dan juga pokok deduit. Oke, so gambar di sini skrin akar banir terdapat pada pokok yang besar dan tinggi seperti pokok durian dan pokok angsana. Akar sokong ialah akar-akar yang tumbuh daripada batang atau dahan ke dalam tanah untuk menyokong tumbuhan. Akar jenis ini ada pada pokok banyan, pokok pandan dan juga pokok arah. Akar jangkang pula menyokong pokok bakau yang hidup di dalam kawasan paya. Sulur paut pula adalah sejenis struktur halus dan berlingkar yang melilit tumbuhan lain atau objek untuk sokongan. Sulur paut ada pada pokok timun, peria, dan juga labu. Akar cengkam mencengkam pada tumbuhan atau struktur lain untuk sokongan. Akar cengkam terdapat pada pokok orkid dan juga pokok deduit. So, kita tengok yang tadi adalah contoh tumbuhan darat. So, kita tengok tumbuhan akuatik. Sokongan utama dia dapat daripada daya apungan air. Selain itu, tumbuhan akuatik juga mempunyai batang dan daun yang mempunyai tisu erenkima. Tisu erenkima ini terdiri daripada sel yang berdinding nipis dan membentuk ruang-ruang udara di dalam tumbuhan akuatik. Okey, keapungan tumbuhan ini dibantu dengan adanya ruang-ruang udara ini. Bagi sesetengah tumbuhan akuatik pula, tumbuhan itu membengkak dan mempunyai batang berongga dan besar bagi menambah daya apungan seperti pokok keladi bunting dan juga teratai. Oke, seterusnya kita perlu capai standard pembelajaran menentukan usia tumbuhan berkayu dan menghubung kait sistem sokongan dan kestabilan dalam tumbuhan. Jadi kita ada dua cara untuk menentukan usia tumbuhan berkayu. Oke, cara yang pertama, kita perlu tebang pokok tersebut. Selepas kita tebang, kita akan kira gelang yang terdapat pada batang pokok tersebut. Oke, cara dia macam ini ya. Cara pertama, pokok yang ingin ditentukan usianya kita akan tebang. Yang kedua, pokok dipotong merentasi batang seperti yang kamu lihat dalam gambar foto 6.12. Gelang yang terdapat pada batang pokok pula akan dikira. Ini ada banyak gelang-gelang nih kan. So kita akan kira. Satu gelang mewakili 1 tahun, 2, 3,
4, 5, 6, 7 tahun, 8 tahun, dan seterusnya. Sampai habis kita kila gelang itu, dia mewakili usia ini pokok sebenarnya. Oke, cara kedua untuk kita tentukan usia tumbuhan berkayu adalah dengan kita menebuk. Kita menebuk itu batang pokok dengan gerudi khas. Oke, kita tidak tebang pokok itu, tapi kita tebuk dia dengan gerudi khas. Oke, cara dia, pokok itu tidak ditebang, tetapi dikorek menggunakan gerudi khas. Nomor 2, pokok digerudi sehingga 75% mata gerudi atau separuh ukur lilit pokok. Oke, mata gerudi dikeluarkan dan gegelang tumbuhan dikira. Oke, setelah ditebuk, batang yang telah dikorek tadi itu dia dikeluarkan dan kita kira batang dia lah. So, cara ini akan menyelamatkan pokok daripada ditebang. Dan yang terakhir, menghubung kaitkan sistem sokongan dan kestabilan dalam tumbuhan. Sesuatu tumbuhan dikatakan stabil pada kedudukannya jika tidak mudah tumbang. Kestabilan tumbuhan dipengaruhi oleh pusat graviti dan keluasan tapak yang sudah kamu belajar di awal-awal subtopik inilah. Jadi semakin rendah pusat graviti, semakin stabil tumbuhan itu. Oke, so itu sahaja untuk pembelajaran hari ini. Sekiranya kamu tidak paham, kamu boleh tanya, boleh ulang balik tengok video ini. Sekiranya masih tidak paham, macam biasa kamu boleh tanya Cikgu lah. Oke, itu saja dari Cikgu. Terima kasih semua.